نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليه وآله وأصحابه أجمعين. Pertamanya kita rapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan kehidupan kita tahun baru. Tak terlambat lagi nak ucap selamat tahun baru, sebab minggu lepas kebetulannya ada di Kelantan, seminggu juga di Kelantan ada program rasanya dah sampai penghujung dah ni kita ni, kitab Muhimmah ni ada sikit je lagi. Hari ni sampai dekat muka surat berkaitan dengan Kismun, berkaitan dengan giliran. Betul siapa yang chat sebenarnya ni? Takut lama-lama terlepas tempat dia. Rasanya betul. Dah tu kita dah sebut hari tu tentang perangai-perangai wanita yang sepatutnya dielakkan daripada kita ambil sebagai pasangan hidup kita, dan juga beberapa perangai yang sepatutnya bagus ada, ya. Termasuk hari itu kita cerita tentang perempuan bakhil, ya, bagus. Perempuan bakhil ni bagus. Perempuan yang boros tak bagus. Yang bakhil bagus. Biar kedekut sikit. Tapi jangan kedekut tak nak bagi ke orang saja. Kedekut belanja. Kedekut belanja bagus. Juga yang membesarkan dirinya pun besar, bagus juga. Yang sombong sikit pun bagus, sebab dia tak layak dekat orang lain, ya. Dan juga perempuan yang ada sifat penakut. Hari itu kita habis dekat situlah sifat-sifat tu. Sebab bila dia ada sifat takut, dia akan bergantung kepada suami. Kalau dia berani seorang-seorang bawa kereta tengah malam balik pukul 2, pukul 3 pagi, dia dah tak takut dah. Dia tak hirau dah suami dia ada ke tak ada. Itu tak berapa bagus. Ini suatu tambih pada menyatakan kismon, artinya giliran. Lepas tu ada tambih satu lagi tentang mengatakan haram memutuskan keluarga dan wajib menghubungkan silaturahim. Lepas tu dah habislah. Kita dah boleh fikirkan untuk sambungan nanti tu pasal benda lain pula lah. Sama ada nak sambung lagi, nak sambung, nak guna buku saya tu pun boleh juga tu, kalau nak sambung cara lebih detail. Pasal dia dalam kursus, insyaAllah kalau tak ada aral, tak ada masalah apa-apa dalam tahun ni, buku tu kita akan tukar dia kepada bentuk talk show. Ada satu syarikat penerbit nak tukar buku tu kepada bentuk talk show dalam TV, dalam televisyen kita. Dan kalau nak sambung bab lain pun bagus juga, boleh juga. Dekat Masjid Subang Permai, pasal lama dulu dah cerita pasal Muhimmah. Sekarang kita cakap pasal adab bersosial. Adab bersosial ataupun kitab yang kita ambil daripada kitab Bahrul Mazi dalam tajuk Abwabul Adab. Cara-cara nak hidup ramai-ramai. Yang ni cerita nak hidup suami isteri. Nak hidup ramai-ramai pun kena juga. Banyak sebenarnya benda yang kita patut buat dalam hidup kita hari ni. Makin lama makin tinggal. Tajuk Abwabul Adab dalam Bahrul Mazi itu dia mula dengan benda senang, benda simple. Kita hidup ramai-ramai, bila bersih
Nabi kata ucap Alhamdulillah. Ramai dah orang tak buat. Dah ramai dah tak buat. Bila ucap Alhamdulillah, yang duduk sebelah-sebelah sambung Yarhamkallah. Dia pun jawab balik Yahdina wa yahdikumullah. Mak yang kita dah ajar dah dulu tu, tapi tak berapa buat. Lama-lama hilang. Beresin, hacung beresin. Excuse me. Bukan marah, tak marah. Excuse me tu pun bagus juga tu. Sebab dia tak nak kacau orang sebelah. Boleh. Tapi ada yang lebih bagus. Itu je. Sama juga bila jumpa kawan-kawan, jumpa saudara mara, hi, hello, boleh, bukan tak boleh, tegur juga tu. Tapi kalau boleh Assalamualaikum, lagi bagus. Itu yang baru-baru ni kecoh pasal ucap salam kepada orang Kristian, ya. Ucap salam, selamat tu pada orang Kristian, pada orang agama lain. Saya tak nak komen banyak lah. Baru-baru ni komen kena juga tanya sikit-sikit. Pasal bila bercakap benda yang tak berapa orang setuju ni, dia orang tak berapa suka. Tapi sebenarnya kalau kita faham cara hidup Islam yang baik, yang positif, sebenarnya seronok hidup Islam. Kalau betul lah masyarakat kita ya bersin Alhamdulillah, orang sebelah Yarhamkallah, ramai pula tu. Sebab ada hadis dia kata ramai-ramai Alhamdulillah, Yarhamkallah, ramai-ramai. Saya rasa orang bukan Islam dengar kat sebelah takut dia, seriam dia, ya. Tapi pasal dia tak nampak kehebatan Islam tu tak berapa. Itu cerita-cerita lain lah. Kita cerita yang ni dulu. Cerita suami isteri dulu. Menyatakan giliran kismun, tentang giliran. Apabila ada bagi seorang lelaki itu dua isterinya atau lebih, maka wajiblah ke atasnya menyamakan bermalam antara segala isterinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma duna al-ukhra wa fi lafdhin akhar wa lam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamah ahadu shiqqaihi ma'il." Ya. Siapa yang ada dua isteri, maka cenderung ia akan salah satu daripada keduanya. Dia minat dekat seorang, dia ada dua, dia lebihkan seorang. Tiada kepada yang satu lagi, tiada kepada yang lain, ya. Dan satu riwayat lain dia kata padahal tiada adil, yakni tiada ia menyamakan antara keduanya, nescaya datang pada hari kiamat padahal salah satu daripada dua pihak bahunya cenderung. Faham ke tidak cenderung tu? Sengit, bahu sengit. Datang hari kiamat macam orang cacat, bahu sengit sebelah. Pasal nak sangat kahwin dua, lepas tu tak bagi sama rata, tak adil, ya. Dia cerita dalam ni bagi malam, membahagi-bahagikan malam. Pasal itu yang orang perempuan berkira. Kahwin dua susah, sebab hari ada 7. Bagi 2, 3, satu hari lagi tidur kat pondok seorang-seorang, ya. Nak kahwin 7 tu senang, kalau boleh. Dan telah mengeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim, barang siapa ada baginya dua isterinya, maka tiada menyamakan akan antara keduanya itu, nescaya datang pada hari kiamat dan sebelah pihak bahunya roboh dan gugur. Ini teruk lagi, roboh terus, repek. Kita panggil repek, bahu repek. Cari pasal sangat. Kahwin dua, tak bagi-bagi, tak samakan bagi-bagi antara keduanya. Tapi kita tengok ya, apa yang sebenarnya perlu dibagi-bagi dan apa yang tak boleh kita nak bagi sama rata. Bagi duit, kalau yang 300 seorang, kena bagi 300 jugalah seorang lagi, ya. 300 satu hari, 300 satu hari jugalah. Kalau bagi hadiah, kena beli dua sama. Kalau bermalam 3 malam seorang, 3 malam juga pada seorang yang lagi satu hari lagi, itu tak boleh bagi kat siapa-siapa, ya. Tidur seorang-seorang. Ada 3 rumah lah jadi 3 rumah, 2 isteri 3 rumah. Sebab hari Selasa malam duduk seorang-seorang. Pasal hari lain dah bagi-bagi dah, ya. Duduk masjid bagus, cantik lah tu, cadangan imam tu cantik tu. Malam ni ramai mam, ramai tidur kat masjid malam ni.
Rupanya baru tahu ada dua. Bermula yang kehendak dengan katanya cenderung itu, iaitu cenderung pada zahirnya, seperti bahawa dilebihkan salah satu daripada keduanya. Sangatlah sangat pada segala pekerjaan yang zahir, yang telah mengharapkan oleh syarak melebihkan dia padanya. Okey, kalau kita melebihkan pada salah seorang isteri yang dua tadi secara zahirnya, ya, menurut syarak, tiada yang dikehendakinya itu kerana kasih hati dan cenderung, ya. Yang tak boleh, yang tak diambil kira dalam hal bagi sama rata ni ialah kasih hati dan cenderung. Kecenderungan, kasih sayang tu tak boleh sama. Memang tak boleh sama. Dia akan ada lebih, ada kurang. Memang tak boleh. Yang ni yang orang perempuan marah ni. Kalau betul nak kahwin dua, bagi sama rata kasih sayang, mana boleh. Kita sayang dekat ayam dengan sayang kat kucing lain. Tak boleh bagi sama rata, dua-dua tu binatang. Tak boleh. Baju hijau dengan baju oranye sayang lain, ya. Baju hijau sayang lebih sikit, baju oranye sayang juga, tapi kurang sikit, ya. Maka tiada dikehendakinya itu kerana kasih hati dan cenderung. Itu tak dikehendaki kat sini. Maka tiadalah wajib menyamakan pada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian isterinya, ya. Tidak wajib sama ratakan kasih sayang dan kecenderungan kita. Kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar seseorang, tak masuk di bawah keupayaan kita. Dah nak buat macam mana, dah sayang dekat hak tua tu lebih, sayang yang pertama tu lebih, nak buat macam mana? Yang baru ni tak payah nak bising-bising lah. Nak sangat kahwin dengan saya sayang kat yang lama juga lebih. Memang orang lelaki ni, ni psikologi lah pula. Orang lelaki ni dia tambah berapa pun hak pertama tu paling top. Sebab tu orang perempuan, bila orang lelaki kata nak tambah satu lagi, tak payah duk ngamuk suruh lepas lah. Abang kalau abang nak seorang lagi, lepaskan saya. Tak, kita orang tak nak lepas, kita orang nak tambah. Faham? Itu mewakili. Tolong bagi tahu suara hati orang lelaki sebenarnya. Sebab secara psikologinya orang lelaki ni dia tak suka ganti-ganti, dia suka tambah-tambah, ya. Jadi tak payah nak mengamuk, suruh buat. Abang kalau nak sangat kat dia, kahwin. Saya tetap ada. Itu tak apa. Bulan depan nak seorang lagi. Abang nak kalau seorang lagi tetap tak apa. Tapi saya dan adik saya kena ada juga. Suka orang lelaki, kalau dapat isteri yang macam tu, yang faham psikologi orang lelaki, fitrah orang lelaki. Tapi orang perempuan, dia memang diciptakan fitrah dia nak satu. Dia nak satu, dia tak nak dua. Kalau dia nak satu lagi, dia tak nak dah yang lama. Itu fitrah orang perempuan. Sebab itu hikmah Allah jadikan poligami dibenarkan, polyandry tak dibenarkan. Pasal orang perempuan memang tak suka ada tambah-tambah. Dia bila dia dah bagi kasih sayang dekat suami, dia bagi 100%. Suami bila dia bagi kasih sayang dekat isteri, dia bagi 100% dulu. 100% dulu. Ada lagi 100% lain. Kefahaman kasih sayang tu lain. Itu panjang cerita nantilah. Kalau sempat masa kita cerita bila-bila. Sebab itu kasih sayang yang ditakrifkan oleh perempuan tak serupa dengan lelaki. Bila orang lelaki beli hadiah, balik outstation beli hadiah, beli satu hadiah, dia cakap kat isteri dia, yang abang tak ada benda nak beli yang ni, abang beli ni je satu. Abang beli, abang rasa macam lawa kalau ayam pakai. Suka dah dia, suka dah ya. Abang belilah dua. Beli dua. Yang tu nak cari bala, nak start cari bala dah tu. Abang belilah dua, abang beli kat ayam satu, kat mak satu. Dah tak ada harga dah. Terus turun harga dia. Walaupun dia dengan mak dia. Itu orang perempuan. Bila bagi hadiah dia satu dia, solid. Nak bagi kat mak, bagi, jangan cakap kat dia. Bagi masa lain, jangan depan dia. Jangan duk ceritalah. Tiada dua, hanya kau yang satu, tu cukup. Kalau nak tackle orang perempuan lah. Walaupun dia tahu kita sebenarnya
sayang juga kat mak kita, tapi jangan duk cerita lah kat dia. Jangan duk compare. Kalau nak kata dia cantik, cakap dia seorang je cantik. Jangan kata awak ni cantik lah, tengok gambar mak serupa macam mak awak cantik. Aja nak cari bala. Abang cakap betul-betul, saya cantik ke mak cantik? Dah, mak dia pun dia marah. Jangan jangan. Dia seorang je cantik. Firman Allah Ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Tiada kuasa kamu bahawa kamu samakan antara segala perempuan kamu walaupun bersungguh-sungguh sekalipun. Kita nak samakan memang tak boleh. Sama sekali tak boleh. Nak bagi sama sebiji sama rata tak boleh. Hai, lan tastati'a an ta'dilu fi syahwatil qalb wa mailin nafs wa yattabi'a dhalika at-tafawut fil waqa'. Tiada kuasa kamu menyamakan dalam kasih hati, kasih sayang dan cenderung nafsu, ya. Tarikat pun lain. Seorang umur 40, seorang umur 20, tarikan dia lain-lain. Tarikan umur 40 cara lain, tarikan 20 cara lain. Satu tu K-pop, satu Gangnam. Dia lain. Dia lain-lain tu. Cara dia tarikan lain. Kalau dua-dua pakai baju sama, tak jadi. Dia tarikan kena cara masing-masing. Ya, dan mengikut akan dia yang demikian itu terlebih kurang di dalam jima' pula. Ya, ialah pasal bila dia ada kecenderungan yang berbeza, ada perbezaan dalam jima' pun, ya, juga berbeza. Syekh Abdullah Fatani ini dia detail ni dia sebut ni, ya, sampaikan dalam perlakuan jima' antara suami isteri, dia kata berbeza. Memang berbeza. Kalau tidur dengan isteri umur 60, tidur dengan isteri umur 18, takkan serupa, kan? Ya, takkan serupa. Yang 60 pun pelik. Amboi apa? Lain. Yang 18 pun pelik juga, bang. Saya tak pernah belajar ni. Ya, lain. Dia kena ada cara yang berbeza. Sebab itu dia kata tak boleh. Nak serupa sama sebulat-bulat ni tak boleh. Dan lagi khabar Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan dia antara segala isterinya, maka menyamakan dia akan sekaliannya. Dia sama, bagi-bagi sama hari, ya. Berkata ia, "Hai Tuhanku, inilah bahagiku pada barang yang aku miliki, maka jangan engkau seksa akan daku pada barang yang engkau miliki dan padahal tiada boleh aku miliki akan dia." Nabi doa kat Tuhan, Nabi kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, ini jelah yang mampu aku bagi sama rata. Ya, kau terimalah. Yang aku mampu ni kau terimalah. Yang aku tak mampu jangan kau ambil kira. Jangan bagi dosa dekat aku." Ya. Nak lebih, ialah terlebih sayang yang ni lebih sayang, yang ni kurang sikit, yang ni hari ni marah kau orang ni, kurang marah kau orang ni, itu memang tak boleh dikawal. Ya. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah yang wajib menyamakan bermalam itu atas segala isterinya, ada pun segala hambanya, maka tiadalah wajib atas penghulunya menyamakan antara sekalian itu. Tetapi yang demikian itu sunat dua. Jangan berdengki-dengki setengah atas setengahnya. Ya, wajib samakan bermalam. Ya, dengan hamba itulah, itu tak. Ini kita dah tahu yang cerita lah pasal hamba ni, pasal isteri dia. Pasal isteri wajib kena sama. Saya ada kes, dia datang jumpa. Ialah duduk gaduh pasal isteri. Dua-dua isteri muda sebenarnya. Dua-dua isteri muda lagi, 20-an dua-dua. Masing-masing tengah menuntut hak. Kalau yang kata dah lama dah tu, mungkin dia kata tak apalah, ya. Tapi dia dua-dua tuntut hak. Mula-mula minta 3 hari 3 hari. 3 hari direct, 3 hari direct. Yang tu seorang. Saya setuju kalau 3 hari saya, lepas tu selang 1 malam, 3 hari orang sana pula, dia kata. Suami dia kata, okey, tak apa. Suami dia lembut je. Dia memang kena suami lembut, nak tambah seorang lagi ni. Garang-garang tak boleh. Dia kena lembut. Dia kena muka unta nama dia. Muka unta ni muka tak bersalah langsung. Relax, tenang. Dia kata, okey, boleh. Dia kata. Jawab pula yang seorang lagi, tak nak. Dia takut tidur 3 malam straight tak ada orang kat rumah. Dia nak selang semalam. Dah kan susah tu.
Seorang nak selang semalam, seorang nak 3 malam direct. Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Ha? Kahwin 3, seorang lagi. Ini memang penyelesaian mudah nampak ni. Kahwin seorang lagi dah tak timbul dah lah. 3 selang seli kan. Dia yang muda sikit tu, dia kata dia takut duduk rumah seorang-seorang. Jadi dia nak setiap selang semalam ada suami dia teman. Ya. Akhirnya suami dia kata, mana satu afdal Ustaz? Saya kata yang afdal ialah yang dua-dua terima. Oh ni bala kat saya ni Ustaz, siapa suruh cari bala? Bila dah dapat bala, kena uruskan. Dah memang cari sendiri. Ya. Dia kata akhirnya keputusannya macam mana ya? Sebulan susah, memang susah hidup dia. Sebulan ni Januari 3 malam, Februari selang semalam, Mac 3 malam balik. Setuju? Setuju, dua-dua setuju. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang pening tengah tu. Yang tengah tu pening. Masuk bulan kedua dah tersilap balik. Kena marah, dia kata. Pasal saya lupalah dah masuk Februari, dia kata. Dah masuk Februari, dah selang sehari. Isteri tamu panggil. Malam ni giliran kat mana, dia kata. Belum habis 3 malam lah ya, dia kata. Halo, sekarang selang sehari. Oh pening saya Ustaz, pening, dia kata. Saya kata memanglah orang kahwin seorang pun pening macam 10. Yang kahwin 2 macam 20. Boleh, macam mana-mana pun boleh. Tapi itulah dia kata, jangan berdengki-dengkian ya. Dan mustahak giliran itu akan perempuan yang sakit dan perempuan yang haid dan nifas. Walaupun perempuan tu haid, nifas, sakit, giliran dia tetap giliran dia. Itu pembahagian Islam ya. Orang lelaki jangan berfikir masa lampu hijau saja nak balik. Masa sakit, masa haid, masa nifas juga waktu yang kena ikut giliran. Mereka perempuan yang derhaka akan suaminya. Perempuan derhaka, maka tiada wajib gilirannya seperti keluar ia daripada rumah. Dia keluar rumah tanpa tiada izin suaminya. Ini tak dapat giliran. Suami duduk sana je seminggu. Yang isteri pun telefon, kenapa bang tak balik-balik? Ya. Kalau ada sebab derhaka, tak apa, tak balik. Tiada membuka ia baginya akan pintu supaya masuk ia. Tengok, suami nak masuk, dia tak buka pintu. Atau tiada ditamkinkan dirinya dengan tiada uzur. Ditamkinkan ni, dia tak nak bagi disetubuhi. Suami dia nak jimat dengan dia, dia tak nak bagi. Suami dia pun pack barang balik, pergi rumah satu lagi. Dia pun menjerit-jerit marah. Menjerit marah macam mana? Ada dalam kitab, tak perlu balik. Atau memanggil suaminya akan dia, maka istighal dengan sehajat dirinya. Bila suami dia panggil, dia buat sibuk macam-macam. Tak cukup dengan sibuk baca majalah, sibuk tengok Running Man lah, apalah kan. Dia dia cerita orang muda. Tu Imam macam tak berapa faham Running Man ni apa, dia kata. Orang muda, cerita orang muda. Faham juga kan? Nampak macam tengok juga tu. Maka istighal dengan hajat diri dia buat sibuk. Bila buat sibuk tu ya, suami boleh ambil start kereta, pergi rumah satu lagi. Jangan duk main-main. Atau meminta ia akan talak, maka manakala keluar suatu daripada segala yang disebut itu, jikalau satu lahzah sekalipun, nescaya tiada mustahak ia akan nafkah hari itu. Ya, kalau ada buat benda-benda tadi, keluar rumah tanpa izin, tak bagi masuk, kunci pintu, tak nak bagi suami sentuh dia, suami panggil dia buat sibuk, ataupun minta talak, maka perempuan itu walaupun sekejap dia buat, sekalipun nescaya tiada mustahak ia akan nafkah hari itu dan pakaian pada fasal itu, dan demikian lagi gilirannya. Makanan tak payah bagi, pakaian pun tak payah bagi, giliran pun tak payah bagi. Kalau buat perangai-perangai tadi. Baik, habis cerita pasal kismun, pendek je. Kemudian ini cerita tentang bersilaturahim ya. Dan kita tidak dibenarkan memutuskan silaturahim
ataupun hidup bersama-sama tetapi tidak bertegur sapa, ya, telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada halal bagi seorang muslim meninggalkan ia akan bertutur seseorang yang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Kita selalu dah dengar ni pun, orang tua-tua kita selalu sebut, jangan tak tegur orang sampai 3 hari. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita dah tegur balik tapi dia tak nak tegur kita, dosa siapa Ustaz? Saya kata tak ada dosa siapa-siapa dah. Pasal dah tegur, cukup lah. Dah tegur cukup lah. Tak payah nak cari dosa siapa-siapa lah. Habis tu kalau kita tak tegur, dia tak tegur kita, dah kita lah tegur dia. Tak payah nak cari pasal orang. Kita yang boleh buat. Ada yang kata pula, saya tegur dia Ustaz, masuk hari ketiga saya tegur tapi dia macam tak nak maafkan je. Siapa suruh tegur hari ketiga? Patutnya tegur hari pertama, ada 3 hari lagi boleh usaha. Jangan duduk nak cari alasan je. Bergaduh terus minta maaf. Hari pertama dia tak tegur, tak jawab, tak apa. Hari kedua tegur lagi, tak jawab lagi. Hari ketiga, minggu lepas saya dengar siapa ya, dia dalam TV pagi tu, TV ke IKIM, motivasi pagi. Dia kata kalau kita bergaduh, ya, bila kita bergaduh, kita expect orang yang kita sedang bergaduh tu tak nak tegur kita. Tapi bila dia tegur kita kali pertama, kita akan terkejut. Sebab tu kita tak jawab. Bila kita bergaduh dengan orang, lepas tu kita tegur dia contohnya, lalu kat tepi dia, Assalamualaikum. Untuk kali pertama dia cuma terkejut je. Dia bagi salam kat aku. Sebab tu dia tak jawab lagi. Hari kedua, dia kata, hari kedua dia akan tunggu. Betul ke dia bagi salam? Dia pun tunggu. Kita tak bagi salam tak? Tak jadi. Oh, semalam silap dengar lah kok, dia kata. Sepatutnya hari kedua kena terus lagi. Assalamualaikum. Betul lah dia bagi salam. Tak jawab lagi. Hari ketiga barulah Assalamualaikum. Dia pun jadi salam juga. Nampak 3 hari cantik Tuhan bagi tu. Ya, 3 kali. Dia dalam kajian psikologi lah, dia kaji orang ni. Kita pun bila kita tak expect dia nak baik dengan kita, kali pertama dia tegur memang kita terkejut. Dia orang panggil speechless. Tak sempat nak jawab. Assalamualaikum. Balik malam kalam dia termenung sorang-sorang. Dia tegur aku. Tak sangka betul. Besok aku bila jumpa dia, aku nak tengok betul ke dia memang nak tegur aku, ke dia saja dia hipokrit. Ya. Jadi hari kedua tegur lagi, hari ketiga tegur lagi, insya-Allah. Jangan start hari ketiga. Maka bahawa sungguhnya keduanya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Ya, kalau dua-dua tu cenderung nak kekalkan dalam permusuhan tu, ya, kalau nak kekalkan dalam permusuhan tu, maka kedua-duanya dikira mengekali. Kalau salah seorang dah tegur, okey, dah baik. Ya, dah bersambung silaturahim tu. Tapi yang tak tegur lagi tu kena jugalah nanti. Bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh, berdamai. Nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kifarat bagi dosanya. Dan jika memberi salam ia, maka tiada menerima dan menolak ia atas salamnya. Nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lain itu oleh syaitan. Yang tegur dulu Tuhan, malaikat doakan dia. Yang tak jawab lagi itu syaitan masih ada. Itu maksud dia. Ya. Maka jikalau mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga hal keadaannya berhimpun selama-lamanya. Kalau dua-dua tak nak ambil sikap, tak nak ambil tindakan tegur, dua-dua kalau mati nescaya masuk, tiada masuk ke dalam syurga, tak masuk dalam syurga. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, tiada halal bagi seorang muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu terlebih daripada 3 hari. Maka barang siapa meninggalkan ia lebih daripada 3 hari, mati ia nescaya masuk ke dalam neraka. Ya. Ini bukan fatwa, bukan apa, ini hadis. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tak bertegur siapa 3 hari lebih, mati masuk neraka. Pasal akhir-akhir ni ramai sangat orang cerita sikit masuk neraka, sikit murtad, sikit kufur. Ya. Kalau fatwa banyak sangat huru-hara kita, masing-masing nak keluar fatwa. Saya kena tanya minggu lepas. Sebabnya saya dah bercerita dengan pelajar-pelajar. Saya dah bercerita je.
saya kata orang-orang Kristian sekarang dia menuntut untuk guna perkataan Allah. Itu isu dia. Kita sebagai orang terpelajar, orang akademik, jangan terikut dengan emosi, jangan terikut dengan sentimental masyarakat yang tak belajar. Masyarakat ni dia baca surat khabar, kita baca kitab. Ya, kitab dengan surat khabar jauh sangat beza. Baca surat khabar tapi dia punya akidah tu, ya Allah, 101% kepada surat khabar. Baca surat khabar hari ni, 3 surat khabar saya tengok 3 kepala, semua lain-lain. Majalah surat khabar Sina, dia tulis besar tahniah kepada penganjur dan juga pihak polis dalam menjaga keselamatan. Cerita semalam dekat stadium, ya. Sebab Sina dia tengok dari sudut tu, tahniah atas kepada penganjur dan pihak polis, pihak keselamatan. Bagus. Saya suka pasal positif, ya. Yang putusan Malaysia, penganjur tetap juga langgar 3 syarat. Pasal dia tengok yang 3 syarat tu, ya. Langgar masih langgar. Sebenarnya macam kita lah, macam kita. Kita nak cerita dengan kawan-kawan kita pun macam tu. Nak cerita hal positif ke nak cerita hal negatif? Semua ada. Tak perlu nak korek. Kalau nak cerita hal buruk orang, tak perlu. Banyak sangat. Dia lalu sekilas pun dah nampak dah apa jalan tembak. Kalau nak, ya. Jalan tak tegur orang, macam-macam. Kita ada banyak sangat kekurangan. Tapi kalau nak cerita yang bagus, banyak juga cerita yang bagus. Dia tu, ya Allah, sakit kaki pun pergi juga masjid. Sama je. Yang tadi jalan tembak tadi, sama. Ceritanya sama. Sebab kita tengok dari perspektif yang kita suka. Kalau kita negatif lah kita. Saya tak tahu, saya tak nak kata siapa-siapa. Saya cuma baca tajuk je. Baca tajuk surat khabar je macam tu. Sebab orang surat khabar dia masih. Tapi kalau hadis Rasulullah, dia cerita apa yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila saya dipanggil tu, saya ditanya jugalah. Dia kata, ustaz ni cerita dekat orang yang orang Kristian boleh guna Allah. Ustaz tak setuju ke dengan majlis raja-raja? Dia kata. Saya kata, saya tak kata pun. Saya kata isu hari ni, yang semasa sekarang ni, orang Kristian minta nak guna Allah. Itu je. Tapi yang dengar tu terpulang lah, nak tafsir ke mana. Ada yang cakap, ustaz kata boleh lah. Ustaz baru cakap orang minta, itu je. Tapi nak huraian dia panjang. Kena faham betul-betul, ya. Saya sebut macam ni. Saya kata kalau dalam Kristian itu memang Tuhannya ialah Allah. Kita tak boleh nak marah. Tak tahulah faham ke tidak. Dia satu keluar dia lain pula pasal ni. Ustaz ni dia tak habis pergi masjid pun cakap boleh lagi. Kalau nama Tuhan dia memang Allah, dia boleh pakai. Sebab dia Tuhan dia Allah. Itu je. Ada pula yang kata Allah dia tak sama dengan Allah kita. Ni dia pernah masuk Kristian juga apa? Dia pernah Kristian sekarang Islam. Dia tahulah Allah dulu lain, Allah sekarang lain, ya. Tapi saya duduk sembang dengan setakat yang saya faham, ya. Pasal saya pernah tulis buku tentang gerakan Kristianisasi di Malaysia tahun lama dulu, tahun 99 dulu. Bila saya pergi ke gereja-gereja, saya jumpa father, saya jumpa sister. Dan menariknya, saya ulas juga sikit dalam majalah masa tu. Saya kata, pergi ke gereja, kita dilayan oleh ahli agama. Itu ahli agama, ada marah pula, nanti salah faham lagi. Ustaz dia kata gereja ahli agama, memang dia ahli agama dia. Dia ahli agama dia. Masuk gereja, sampai dia keluar, sister dia keluar, rahib dia. Dia keluar tanya nak jumpa siapa. Saya kata nak jumpa father. Saya sebutlah nama father tu. Oh, father tu ada kat dalam sekejap, dia tengah bersiap. Masuk dulu, dia kata, duduk. Masa tu pun dah ada orang tanya saya, ustaz masuk gereja? Astagfirullahaladzim.
Saya kata Sayyidina Umar pun masuk gereja. Sayyidina Umar dijanjikan syurga sebelum mati. Ya. Asal takut sangat nak masuk gereja pun tak nak, masuk masjid pun tak nak, nak masuk kat mana sekarang? Pasal malam ada tiap-tiap hari. Bila saya masuk, dia disambut, dia duduk, lepas tu dia hidang katil. Ni soalan juga, boleh minum katil dalam gereja? Astagfirullahaladzim. Banyaknya soalan. Lepas tu barulah Father keluar. Sister tadi dia ada adabnya. Dia jaga adabnya. Dia tak duduk pasal kita lelaki, dia perempuan, dia ada 3 orang. Dia tak keluar seorang-seorang. Dan dia duduk jauh sementara tunggu Father datang. Dan bila Father datang, kami bersalam. Tu isu juga, salam ke Father pula. Masya Allah. Duduk sembang. Saya tanya dia, sebab itu masa tu soalan penting masa tu. Saya nak tulis tentang Kristianisasi ni. Saya tanya, saya kata, Father, berapa ramai orang Melayu yang dikristiankan? Sebab kita kecoh masa tu ada satu gereja yang kan gereja orang Melayu, kita kata dekat Bukit Gasing tu. Saya kata, berapa ramai Father orang Melayu yang dah dikristiankan? Oh, tak ada. Kita hormat perlembagaan. Perlembagaan marah kita dakwah kepada orang Islam. Cantik jawapan dia. Kalaulah jawatan kuasa masjid kita mahir perlembagaan, kita boleh jawab macam tu juga. Datanglah Hindu Buddha mana pun, kita boleh bertoleransi dan atas persefahaman. Ya. Dan dia tak marah kat kita. Dia tak marah. Bila dia kata tak boleh, tak ada tanya. Kita tak dakwah, kita tak Kristiankan orang Melayu sebab salah dalam perlembagaan. Saya kata, oh ya ke? Saya dengar ramai orang Melayu masuk Islam. No, tak ada. Ya. You balik cek perlembagaan, orang Melayu mestilah Islam. Orang Melayu, takrif orang Melayu mestilah Islam. Dan bila dia dah Kristian, dia boleh bukan Melayu. Cerdik dia. Tapi tak salah dia. Dia tak salah, dia betul. Kita yang rasa bodoh pula, pergi nak tuduh sembrono kat orang. Ya. Dia kata dia tak dakwah orang Melayu. Orang yang dah masuk Kristian datang kat gereja, itu dah bukan orang Melayu. Itu dah masuk Kristian. Dia itu syarat dia nak jadi orang Melayu. Dan bila dia dah masuk Kristian, dia kata kami ajar. Tak boleh nak buat apa kita. Dahlah kita juga buat perlembagaan dulu. Kita jerat sendiri. Ya. Saya kata okey, saya faham tu. Jangan tuduh sembarangan, dia kata. Bukan dia cakap direct macam itulah. Banyak-banyaklah kami ikut sembang. Dan dia tak marah. Dia tak marah. Walaupun kita pergi tu atas nama Islam untuk bercakap dengan Kristian. Ya. Dia tak lari, dia tak takut. Dan ini, ya, dia layan baik. Kalau kita pergi masjid agak-agak pukul 11 di masjid, boleh tak nak jumpa orang kat masjid pukul 11 pagi? Setengah-setengah, saya tak kata masjid ni lain. Setengah-setengah masjid ni yang memang dikunci. Masjid kunci. Pasal apa? Takut orang curi. Ya Allah, prejudisnya kita, ya, buruk sangka kita ni. Tak payah kuncilah masjid, Tuhan jaga. Ada orang nak masuk curi jam, ya dia curi jam Tuhan. Ya dia berani sangat, tak apa. Bukan jam kita pun, dia rumah Allah. Ada orang nak datang pukul 9 pagi, tak ada orang. Ya. Datang pukul 3 petang, tak ada orang. Datang pukul 5 setengah petang, tak ada orang. Jawab tu imam masjid tu lah. Jangan tengok kat tu imam sini. Tu imam masjid yang kunci tu, ada setengah yang kunci tu. Jawab dia, siapa suruh datang buka waktu solat? La ilaha illallah. Masjid waktu solat je. Ya. Sebab itu saya sebenarnya kadang-kadang jelas selalunya bila berada dalam masjid-masjid yang sentiasa makmur, macam masjid kita ni, sentiasa diimarahkan. Beza dengan masjid-masjid yang jenis masjid sunyi masjid. Dah lah datang semayang saja 3-4 kerat, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah ambil mangga puji. Tak payah buat rumah Allah kalau takut.
takut nak bagi orang guna. Tapi bila saya cakap, saya jawab, saya kata sebenarnya kalau Tuhan dia Allah, dan Tuhan dia memang Allah, Tuhan orang Kristian Allah, kenapa kita nak marah dia guna? Itu je. Saya tak kata setuju ke tidak. Tapi kalau nak tanya, tanyalah soalan seterusnya. Dia tak tanya. Saya kata tak nak tanya, tak apa, saya tanya sendiri saya. Sebab saya takut dia salah tafsir. Sebenarnya setuju ke tidak Majlis Raja-Raja buat keputusan macam tu, saya tak pernah bangkang. Saya hormat. Majlis Raja-Raja adalah tempat pelindung kita orang Islam di Malaysia. Kalau tak ada dia, lagi susah kita sebenarnya. Sementara ada, bagus. Bila dia kata dilarang menggunakan perkataan Allah untuk agama lain selain pada Islam, dia menyelamatkan hampir 54% orang Islam, 54% rakyat Malaysia yang tu orang Islam. Sebab majoritinya, saya suka dengar salah seorang, saya tak sebutlah, dia kata sebenarnya kalau kita bercakap cara rasional yang betul, kita buat keputusan tak nak bagi orang salah guna Allah sebab kita takut masyarakat kita salah faham. Ya. Yang salahnya adalah masyarakat kita. Masyarakat kita yang tak faham. Kalau masyarakat kita semua faham, tak ada masalah. Saya duduk sembang dengan salah seorang aktivis dekat Paris. Saya jumpa dia dekat Poland hari tu. Kami duduk sama-sama, dia 2-3 orang. Dia kata dia heran orang Islam di dunia ni, sebab sikit melapak dia kata. Kami duduk di Paris. Di Paris ada satu masjid besar, cantik. Semayang dia boleh. Nak buat ceramah tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, dia tekan. Tapi dia kata populasi orang Islam di Perancis mendadak naik. Kami tak perlu mati, kami tak perlu pergi buat demonstrasi sampai berbunuh-bunuh, dia kata. Ya. Kami gunakan cara Islam. Orang tekan kita, Nabi kan, bila ditindas, dia membalas balik dengan kebaikan. Dan makin ramai orang yang berminat dengan Islam, makin ramai. Di Berlin ada 72 masjid. Di bandar Berlin saja, populasi rakyat dia sekarang ada lebih kurang 42. Di belakang Belgium ada 47. Diandaikan 2015, kalau dia menang pilihan raya, semua orang Islam pangkah yang sama, negara Islam Belgium, ya, dia jangka 51% tahun 2015. Jerman belum. Ya. Saya bersembang dengan yang masih ada beberapa masjid dekat Berlin tu, dia kata memang sekarang 40% lebih. Sebab itu Chancellor negara Jerman, bila orang duduk buat buku cakap pasal buruk-buruk Rasulullah tu, dia jawab, dia buat declaration, dia kata we are not against Muslim. Kami tak menentang Islam, because Islam is part of our country. Nak mati dia. Islam kita kuat sebenarnya, dan dialah di negara Islam ni sendiri lagi kuat. Ya, kita sepatutnya kita mudah faham. Bila perkara-perkara yang tak berapa besar diperbesarkan untuk tujuan dan kepentingan tertentu, itu yang jadi huru-hara tu. Tuan-tuan kalau baca surat khabar apa yang hari ni yang Datuk Noh Gadot pula, Datuk Noh Gadot, dan saya suka kalau Datuk Noh Gadot sendiri yang tulis, tapi yang tulis tu wartawan. Yang tulis tu pasal dia bukan bekas mufti, yang cakap memang bekas mufti. Bila Datuk Noh Gadot cakap, dia kata jangan sesekali kita benarkan Allah digunakan oleh agama lain kerana ia mencemar kedaulatan agama kita. Masih betul lagi. Pasal dari satu sudut memang kita tak nak dia disalahfahamkan. Dan bila dia sebut, dia kata barang siapa yang menyamakan agama Islam dengan agama lain, maka dia murtad dan kufur. Itu betul. Tajuk dia jadi, siapa benarkan Allah, orang Kristian guna Allah, murtad dan kufur. Dia bersambung kat situ. Itu saya tak perlu faham. Macam mana boleh sampai tahap tu, saya tak tahu tafsiran dia. Tapi memang
ayat-ayat yang dia tulis oleh Datuk Noh Gadot cakap macam ni itu betul. Memang betul. Siapa yang menyamakan Islam sama dengan Kristen apa salah? Memang murtad kita tak boleh nak samakan. Ya. Dah cukuplah tu tajuk tu Dan telah mengeluarkan oleh Muslim dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Maka mengampun Allah Azza wa Jalla yang demikian hari itu bagi seorang yang tiada syirik ia dengan Allah Ta'ala. Hari Isnin dan Khamis setiap minggu di bawah report kita ke atas, dan Allah ampunkan sesiapa yang tidak syirik kepadanya, kecuali malaikat seorang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu berdengki-dengki. Maka firman Allah Ta'ala, tinggalkan oleh kamu akan dua orang ini hingga berdamai dia. Ya, Tuhan tak terima amalan kita kalau kita berbalap-balap satu sama lain, berdengki-dengki. PhD lah ni, PhD. Dan pada satu riwayat dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah Ta'ala akan suatu malaikat seorang lelaki yang ada antara saudaranya itu berdengki-dengki. Rantai olehmu akan segala dua lelaki ini hingga bersuluh keduanya. Yang tu dah habis kat situ kot. Tinggal ada satu je part yang akhir tu saya nak habiskan. Kita datang dulu datang dulu. Kita sambung yang habis, yang last kali. Tambih, ittifaqlah segala ulama atas mengatakan haram memutuskan keluarga dan wajib menghubungkan dia. InsyaAllah tamatlah kita malam ni. Satu bahagian dalam kitab Mimah ni dia cerita tentang Syekh Abdullah Qatani ni, guru dia, dengan cerita dia dengan guru dia. Yang tu yang saya sikit tak apalah, tak dia sambungan kepada bab yang memutuskan segala keluarga tadi lah. Saya ambil yang akhir, tambih itu tentang hadis-hadis peringatan. Tambih sesungguhnya telah menakal oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya akan ittifaqlah segala ulama atas mengatakan haram memutuskan keluarganya dan wajib menghubungkan dia. Bermula dikehendaki dengan memutuskan keluarganya itu, yaitu memutuskan perhubungan yang telah terdahulu, dan demikian lagi kebajikannya yang telah terdahulu dengan janda uzur syarak, nescaya jadi fasik ia dengan yang demikian. Kita pernah baik, lepas tu kita putuskan silaturahim itu, maka yang itu dikatakan memutuskan perhubungan. Maka tiada perbezaan antara kebajikan yang terdahulu serta keluarganya itu harta atau suratan atau suruhan atau ziarah atau lainnya. Ya, kalau tak ada beza, masih lagi ziarah menziarahi, masih lagi berkongsi apa macam-macam, itu maknanya tidak termasuklah memutuskan. Kalau berbeza, maka dia dikira memutuskan perhubungan. Maka memutuskan akan hal yang demikian itu, kemudian daripada mengerjakan dengan dia tiada uzur, iaitu dosa yang amat besar. Kalau dulu kita pernah ziarah-ziarah dia, kita pernah baiklah, maksudnya baik, ya, kita berbaik-baik, tapi sekarang kita dah mula tak berapa endah, tak berapa baik, ataupun ada permusuhan yang lebih jelas, maka dia adalah dikira dosa yang amat besar. Satu faedah pada menyatakan kebajikan bagi orang yang menghubungkan keluarganya pada dunia dan akhirat. Mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah menghubungkan dia akan keluarganya. Dan barang siapa yang ada percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah ia berkata akan perkataan kebajikan atau diam dia. Ada tiga benda dalam ni. Siapa yang beriman, tanda-tanda orang beriman, nombor satu, dia sentiasa menghubungkan silaturahim keluarga. Nombor dua, dia hanya bercakap benda yang baik. Ini pun saya ada satu forum baru-baru ni, 2 minggu lepas, forum tajuk tentang benda ni. Saya ulas pasal bercakap kebaikan, bercakap perkara makruf. Dalam Quran Allah sebut cakap dengan cakap yang karim, qaulan karimah. Cakap cara yang positif, cara yang mulia. Kalau rasa cakap kita tak boleh nak buat cara baik, tak payah cakap. Ya. Suami balik lewat, kalau boleh tanya cara senyum, cara mesra, peluk-peluk, dia boleh tanya. Kalau rasa tak mampu, tak payah tanya. Ya. Kalau terpaksa cakap dengan tabir, tak payah tanyalah. Dia pusing kat tabir, baru balik ke?
Kalau tanya kenapa cakap macam tu, sakit hati sama ustaz. Kalau sakit hati tak payah cakap. Sebab Nabi kata bercakap yang ma'ruf ataupun diam. Orang lelaki pun sama. Kalau boleh tegur, tegur yang positif. Doa. Tak boleh, tak reti, tak mampu, jangan. Diam. Ya. Dia buat item, fahim. Cara nak tegur dia, bawa tim tu. Pergi kat dia, dekat isteri, peluk isteri. Ya Allah ya. Ayah buat air yang tak letak boleh. Itu okey. Dia tak marah. Cakap kat telinga dia. Tak mampu nak buat. Sebab memang nak marah sangat dah. Kali yang ke-14 dah buat air macam ni. Ya. Ada satu hadis, Nabi kata, kalau makanan yang dimasak oleh isteri tak sedap, tambah. Lepas ni dah dapat satu petua ni. Makan tak sedap, tambah. Ada jawab lelaki tu jawab. Dia kata, ustaz, kalau dia masak tak sedap, kita tambah, besok dia buat lagi macam tu. Nampak orang lelaki tak apa-apa lagi. Sebenarnya bila makan tambah, dia seronok. Isteri ni dia seronok. Bila dah dia seronok, dia happy, lepas tu baru nak cakap apa pun. Cakap masih happy. Dah happy, lepas tu dia tengah basuh pinggan, kita pun basuh sama ke pinggan. Tak boleh basuh pinggan, basuh dia sekali. Tengah-tengah happy, baru cakap, baru cerita. Esok kalau buat nasi dagang lagi, letaklah santan. Sebab nasi dagang hari ni tak ada santan. Ya? Dia pun tengah-tengah happy. Oh ya ke? Abang suka letak santan ni? Okey. Tengah baik, masa tengah baik. Tapi kalau makan kita sembuh, makan pun sembuh. Si dagang nasi apa ni? Lepas tu baru nak bagi nasihat. Lain kali buat nasi dagang, letaklah santan. Buat sendiri. Ya? Sebenarnya cara. Kalau nak cakap benda baik satu, cakap cara baik satu, cakap tujuan baik satu. Ada orang setengah orang memang dia tegur orang. Dia tahu dah orang tu memang sakit hati. Ada. Kita memang cakap nak suruh dia sakit hati. Wah, dia cakap. Kadang ada kawan-kawan, kalau jadi lelaki dia ada soalan-soalan bodoh dia. Dia tengah baiking motor, datang kawan. Kau buat apa tu? Rasa tak bodoh soalan tu? Orang lelaki. Orang perempuan dia tak rasa bodoh soalan tu. Orang perempuan, kalau dia tengah goreng cucur cempedak, sekarang zaman buah kan, dia tengah goreng cucur cempedak, kita masuk pergi kat dapur, kita tanya dia, buat apa tu? Dia happy. Dia suka dengan soalan bodoh. Dia bukan maksud soalan sebenarnya. Dia bukan soalan, ambil berat. Dia orang perempuan, dia ambil kira benda tu sebagai ambil berat. Tapi orang lelaki, dia pasal dia tak kisah orang ambil berat ke tidak kat dia. Jadi bila orang tanya, dia faham soalan tu soalan bodoh. Kau buat apa tu? Baik kapal terbang dia. Saja nak bagi sakit hati, tak payah jawab. Ya. Kalau orang tanya, asal kau diam? Daripada aku cakap buat kau sakit hati. Baca tu hadis ni, barang siapa yang percaya. Kalau nak sangat tanya sebab kenapa. Tapi sebenarnya lebih baik. Satu, silaturahim jaga. Yang kedua, cakap yang baik-baik saja dengan cara yang baik, tujuan yang baik. Yang ketiga, diam kalau tak boleh cakap. Kalau tak boleh cakap, tak boleh buat benda-benda itu. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Ya'la daripada seorang lelaki, maka berkata dia telah datang aku kepada Nabi SAW pada hari ia duduk di dalam perhimpunan daripada sahabatnya, duduk ramai-ramai. Lalu aku kata, engkau yang mendakwa akan bahawa sesungguhnya engkau Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, ya. Abu Ya'la ni dia datang, dia kata, engkau ke yang kata Rasulullah tu? Rasulullah kata, ya. Maka katanya, aku ya Rasulullah, apa-apa segala amal yang telah dikasih kepada Allah, aku ni nak buat amalan apa yang Allah suka sangat. Lalu sabda Rasulullah, iaitu percaya dengan kitabku, beriman dengan kitab Allah, kitab Al-Quran. Ya Rasulullah, kemudian daripada itu, apa pula selepas tu? Maka sabdanya, menghubungkan silaturahim keluarga. Penting, menghubungkan silaturahim keluarga penting. Sebab itu sekarang, dalam zaman sekarang lagi lah mudah. Dulu susah nak cari keluarga ni. Duduk dekat Perak, duduk dekat Johor. Sekarang boleh jumpa. Sebab tu ada orang tanya saya, apa kegunaan Facebook?
Saya kata itu salah satu. Jangan nak buat benda tak elok. Ya. Ada yang kata, Ustaz pun ada Facebook. La ilaha illallah. Sama je soalan dia. Ustaz ada kereta. Kereta tu bukan buat langgar orang tu. Kereta tu kan buat bunuh orang, langgar mati. Tapi kita tak guna untuk langgar orang. Kita guna untuk buat pergi masjid. Okey lah, buat pergi kerja. Facebook sama juga. Selagi benda yang tidak disebut haram dalam Quran, dalam hadis, gunalah untuk kebaikan. Sampai saya duduk cakap dengan anak murid saya kata, saya dah sebut kat sini dulu. Saya kata, kita nak, kalau nak buat disko pun boleh. Sebab disko tak ada dalam Quran, dalam hadis haram. Kita buat disko halal. Minta cop halal daripada jaket. Ya, disko halal, boleh disko halal. Kita buatlah yang haram. Buat yang haram. Berjoget lagi perempuan tak ada, kita asing. Lelaki sebelah, perempuan sebelah. Ustazah, waktu orang solat Jumaat, diorang pergi berjoget kan ustazah? Astaghfirullahaladzim. Kalau nak istighfar lah. Diorang memang pergi berjoget. Yelah, dia panggil aerobik. Tak nak nampak berjoget, nampak macam Mina joget sangat. Tapi berjoget tak kenapa dia. Sebelah. Masuk lelaki sini, masuk perempuan kat sini. Minum. Dalam tu, air zam-zam. Tak salah. Nama dia disko juga. Disko ni tempat orang jumpa. Arak kita tak ada arak. Kita serve air zam-zam. Ya. Teh ais boleh, teh ais pun boleh. Dan kalau boleh, hidangan sunnah. Itu lagi mahal disko kita. Hidangan sunnah. Ya. Hari ni menu of the day, zaitun. Buah zaitun boleh. Ya. Habatus sauda boleh. Macam-macam. Saya pasal baru lepas hari itu mesyuarat, dipanggil untuk rakaman bulan puasa. Ya, kita nak buat setiap hari kita nak cerita tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana adab cara Rasulullah makan. Kita terus praktis. Kita akan bergerak ke seluruh negara. Kita ambil wakil masjid-masjid, kita buat syuting dekat masjid. Ya, lepas masak makanan yang menjadi makanan sunnah Rasulullah, kita makan sama-sama, sama macam kita praktis cara duduk Rasulullah, makan dalam talam. Rasulullah suka makan dalam talam. Rasulullah ambil yang dekat dulu, itu semua ada adab tu. Ya. Rasulullah tak pusing sana dulu, sebab ayam kat sana. Kat depan ni timun dulu. Nampak macam mana dah duduk kat situ kan? Kita kena suburkan budaya ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bila ditanya ni dia jawab, dia kata menghubungkan silaturahim. Ya, kita carilah dalam Facebook menjadi alat untuk kita mencapai hadis. Cari saudara mara kita, berhubung balik. Kenapa salah? Tak salah. Dan Facebook saya tazkirah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ada tazkirah. Sebelum naik kereta, tunggu anak bersiap, sempat tazkirah dulu sebelum maghrib tadi. Ada tazkirah. Ramai juga yang Ustaz, bila baca yang Ustaz tulis hari tu, baru saya perasan yang saya buat benda tu dekat suami saya. Nampak? Pahala kan? Facebook memberi pahala. Jangan duk tulis tak tentu pasal. Ambil gambar. Orang muda-muda ni, orang muda dia suka jadi itik. Dia panggil dark face, dia panggil. Muka orang Terengganu, ada orang Terengganu sini, orang Terengganu dia panggil muka tonyek. Muka unta tu dah poyor dah, dia ni muka tonyek lagi teruk. Muka tak semenggak nama dia. Orang nak tengok pun malas. Pakai CCTV yang digambar tu atas. Lepas tu tulis macam-macam. Saya tak payah lah. Tadi hadis tadi, bercakap perkara kebajikan. Facebook tempat kita cakap kebajikan. Tak payahlah tulis hari ni geramnya. Bila orang tegur, kenapa tulis? Yalah, ke Facebook saya, ke saya lah. Yelah. Ya. Kalau lalu pergi depan kedai pun kita dia, ke saya lah. Lalu depan kedai. Apa gila, tak berapa cukup kan? Ya. Cakap yang baik-baik. Seronok. Cakap yang baik-baik bila kita baca, orang lain baca, ya, ada 70 orang baca, 70 pahala.
Ada 70 orang buat, 70 lagi 140. Kita tulis satu je. Ya. InsyaAllah. Ya Rasulullah, apa segala yang murka syirik dengan Allah, lepas tu putuskan silaturahim. Jangan ada, ya, jangan ada sebarang pertalian yang kita putuskan. Kalau tu balik terus malam ni hantar SMS, guna handphone untuk kebaikan. Ya, aku minta maaf selama ni kita tak baik. Kalau dia tanya apa hal tiba-tiba minta maaf, nak mati ke? Memanglah orang tengah bergaduh, dia memang macam tu. Dia nak bagi sakit hati je. Tak, hari ni tamat kitab Muhimmah, cakap kata sejuk hati sikit. Jangan lawan marah. Kau ingat aku je nak mati, kau tak nak mati, jangan lawan. Ya? Jangan lawan balik. Kita yang minta maaf, kita merendah diri kita. InsyaAllah dia pun rasa nak maafkan juga. Dan telah mengeluarkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hibban daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, telah berpesan akan daku oleh kekasihku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara. Laju je kita balik buat terus ni. Nombor 1, berpesan ia akan daku bahawa tiada memberi aku tilik kepada orang yang di atasku, dan bahawa disuruh aku tilik kepada orang yang di bawah aku. Ini bukan jadi tukang tilik, ya. Tilik ni tengok, jangan tengok orang yang lebih kaya pada kita, tengok orang yang lebih miskin. 2-3 hari lepas, saya kawan-kawan saya lah, dia share gambar seorang budak yang pergi sekolah. Kan baru ni ada dalam TV awal tahu. Budak tu pergi sekolah, duduk atas, naik skateboard, ya, kasut pakai kat tangan, dan happy dia pergi sekolah, senyum pergi sekolah. Saya heran, kenapa masih ada orang muka ketat? Kenapa masih ada orang yang masih sudi mengetatkan muka dia? Sedangkan orang ni yang tak beruntung macam kita, senyum dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berhentilah, berhenti. Tak payah mengetatkan diri, Lepas ni terus longgar je. Orang kata apa hal kau, aku tengok lain macam sekarang, ya? Jumpa senyum. Buat tabiat ni, dia kata. Ni bukan buat tabiat, ni buang benda maksiat, buang benda-benda yang tak baik. Jadi orang yang sentiasa bersyukur. Dan telah berpesan dia akan daku dengan kasih sayang yang bagi segala orang yang miskin dan orang yang hampir daripada mereka itu. Berpesan dengan kasih sayang dekat orang miskin. Jangan jadi di antara kita yang bila tengok orang miskin menyampah. Ada, tapi jangan tengok orang miskin, orang miskin minta derma kat orang pula. Dah dia memang miskin, kena minta derma lah. Orang kaya minta derma tak kena. Orang miskin minta derma, jangan. Nak bagi tak nak sudah, tapi jangan menyampah. Jangan benci dekat orang miskin. Doakan dia, tak ada duit nak bagi, doakan dia. Ya Allah, bagilah ada orang bagi duit kat dia. Dah tak ada sangat nak bagi, ya. Dan telah berpesan dia akan aku bahawa suruh aku hubungkan akan keluargaku, hubung silaturahim dengan keluarga. Dan telah berpesan dia akan aku bahawa tiada aku takut pada hukum Allah jikalau mencercai oleh orang yang mencercai sekalipun. Bab hukum kita firm dengan apa yang Allah suruh, ya. Saya kena tutup aurat, orang nak kata apa pun katalah, ya. Saya kena sembahyang 5 waktu, orang nak kata apa katalah. Itu yang cerita saya kongsi pengalaman saya. Bila duduk dekat Poland ni, negara yang tak ada masjid. So, bila saya nak ke Berlin masa tu, lama sangat tunggu kereta api. Pasal kita tak tahu, kita salah tunggu. Bila lama sangat dah masuk Zohor, ingat nak jamak asar, dah masuk asar, terus bayang, ya. Tengok matahari sebelah mana, ingat Poland duduk kat atas, Mekah duduk kat bawah. Jangan duduk menghadap barat pula. Malaysia dia menghadap ke barat ni. Bila pergi ke Poland, Mekah dekat bawah. Tengok matahari kat mana, cari arah kiblat, agak-agak kapal kuat kapal. Allahu Akbar, semayang, ya. 3 orang polis datang keliling. Jangan sangka buruk, dia nak jaga kita. Berprasangkalah yang baik-baik. Memang dia jaga. Dan kereta api berhenti, saya tak habis lagi solat, dia suruh tunggu, ya. Ada Allah akan hantar orang nak jaga kita. Lepas tu kawan saya pula dia sambung, dia kata dia dulu buat macam tu juga. Dia semayang, dia semayang ramai-ramai, ada orang Islam, ada satu kumpulan. Lepas tu Arab, ini dekat negara Arab ni Allah Akbar, semayang tepi railway tu.
Dia pun ikut Allahu Akbar. Sujud, tunggu-tunggu tak bangun-bangun. Rupanya Arab tu imam tu dah masuk kereta api dah. Sebab kereta api dekat Arab tak tunggu. Tetapi dekat Arab dia tak tunggu. Walaupun sembahyang tepi tu. Jadi tu imam ni nampak dengar kereta api jalan, dia lagi lompat masuk. Makmum tak bangun-bangun. Lain kita kebetulan atau kebetulan. Dan telah berpesan ia kepadaku bahawa suruh aku akan kata akan perkataan yang sebenar jikalau atas diriku dan jikalau ada yang pahit sekalipun. Walaupun kena kat kita sendiri, walaupun dia pahit, kita cakap yang betul, kena cakap yang betul. Dan telah berpesan ia padaku bahawa aku memperbanyakkan daripada membaca. Yang ni boleh buat sepanjang masa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh baca sepanjang masa. Dan mengeluarkan oleh dua orang syekh daripada Maimunah bahawa sesungguhnya Maimunah ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan ia akan seorang perempuan namanya Walidah, padahal tiada meminta izin akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala adalah hari giliran yang beredar Nabi atasnya, maka berkata Nabi, berkata ia, adakah kau tahu ya Rasulullah bahawa sesungguhnya aku telah memerdekakan Walidah? Ya Rasulullah, aku dah merdekakan hamba kita tu Walidah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya engkau, jikalau engkau berikan kepada segala mak muda engkau, madulah, madu lain, dia diberikan kepada mak muda engkau, nescaya adalah ia terlebih besar pahalanya bagi engkau. Kalau bagi dekat madu-madu lain yang perlukan budak suruhan ni, budak sahaya ni. Zaman ni zaman ada hamba kita dah tak payah cakap lah. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani dan Hakim 3 perkara, barang siapa berhimpun ketiganya nescaya menghisapkan akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai hisap yang sedikit dan memasukkan dia ke dalam syurga. 3 benda ni nak masuk tiket, nak masuk ekspres ke syurga. Dan apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, beri olehmu akan orang yang mengharamkan dia akan dikau, dan hubungkan olehmu akan orang yang memutuskan dia akan dikau, dan maafkan olehmu daripada orang yang menzalimkan dia akan dikau. Ini berat, susah sangat nak buat ni. Orang buat tak baik, kita maafkan. Orang putuskan silaturahim, kita sambungkan. Orang tak bagi apa-apa, kita bagi kat dia. Orang kedekut kat dia, kat kita bagi kat dia. Orang orang tak baik dengan kita balas kebaikan. Dan orang buat kejahatan, kita balas kebaikan. Orang yang zalim dekat kita maafkan. Ramai di kalangan kita dia kata boleh maafkan, I can forgive but cannot forget. Itu falsafah mana tak tahu. Bila maafkan dia kena forget. Forgive mesti forget. Sebab Rasulullah pesan, saya tak cerita yang Muhammad pesan, kalau ada Rasulullah pesan, sebab Rasulullah lebih betul. Rasulullah pesan, dia kata, hendaklah kamu cepat-cepat lupa perkara yang tidak baik yang orang lakukan kepada kamu, tetapi sentiasa ingat perkara kebaikan yang orang buat kepada kamu. Cepat-cepat lupa perkara kebaikan yang kamu buat pada orang, dan sentiasa ingat kesalahan ataupun apa-apa yang salah yang kita buat kepada orang lain. InsyaAllah kita akan jadi orang yang lebih lambat menyalahkan orang. Maka apabila engkau kerjakan yang demikian itu, nescaya masuklah engkau akan syurga. Dikeluarkan oleh Bukhari, tiada dinamai menghubungkan keluarga, iaitu berbalas-balasan. Tetapi yang dinamakan menghubung keluarga, apabila putus keluarganya, nescaya menghubungkan dia keluarganya. Bila terputus, dia sambung balik. Itu nama dia menghubungkan keluarga. Sebab tu saya kata boleh guna Facebook tu. Bila kita jumpa seorang, saya nak cari anak-anak, nak cari sepupu-sepupu saya. Bila jumpa pak saudara kita, berderet jumpa sepupu. Bila jumpa sepupu, sekarang dah kenal lah. Anak-anak sepupu pun kenal. Anak-anak sepupu pun kenal. Dah ramai dah panggil tok kat kita. Rupanya dah lama dah tua. Yang ni pun app kita dia panggil tok su, kenal saya. Umur dah 18 dah, panggil kita tok. Tua sangat kita ni. Tapi itulah, sebenarnya kita jumpa balik saudara mara kita, hubungkan balik. Itu nama dia menghubungkan lah tu. Mengeluarkan oleh Abu Ya'la bahawa sungguhnya sedekah dan menghubungkan bagi keluarga itu menambahi Allah Ta'ala keduanya pada
Ini cerita motivasi ni. Bila kita menghubungkan silaturahim dengan keluarga, Allah sambung umur kita. Ya, Allah tambah. Dan diangkat keduanya mengenai kejahatan dan ditolongkan dengan keduanya itu akan segala pekerjaan yang kebajikan dan segala pekerjaan yang ditakuti. Dan berkata Tahaq pada tafsir menafsirkan firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya, Allah menghapuskan apa jua yang dikehendaki dan juga menetapkan apa jua yang dikehendaki. Berkata ia, tafsirannya, sesungguhnya seorang lelaki bila menghubungkan dia akan kaum keluarganya, padahal dia ada tinggal dia daripada umurnya itu malaikat 3 hari, maka Allah lanjutkan pada umurnya itu 30 tahun. 3 hari jadi 30 tahun. Macam mana Allah nak buat? Itu cerita Allah. Allah nak sambung jadi 30 tahun balik, terpulang. Ya. Allah nak tukar status 3 tahun tu jadi macam pahala 30 tahun, terpulang. Itu cerita Allah. Ya. Dan pula bahawa sesungguhnya seorang lelaki sesungguhnya memutuskan dia akan keluarganya, padahal bahawa sesungguhnya tinggal lagi umurnya 30 tahun, maka disingkatkan oleh Allah Ta'ala pada 3 hari. Orang yang memutuskan silaturahim, umur dia ada 30 tahun, orang pendek jadi 3 hari je. Yang jadi betul pun ada dalam kisah Bani Israel. Sesungguhnya Malaikatul Maut mengkhabarkan akan Nabi Daud. Ini dia cerita dia. Dia beritahu dekat Nabi Daud alaihissalam dengan mengambil nyawa seorang lelaki, kemudian daripada 6 hari lagi. Nabi Daud dia dapat tahu, ya, malaikat Israel beritahu kat Nabi Daud, orang tu 6 hari lagi dia akan ambil nyawa. Ini mukjizat Nabi-Nabi lah. Maka tak kala adalah ia kemudian daripada masa yang beberapa lama mendapat oleh Nabi Allah Daud akan lelaki yang tersebut itu hidup. Lepas 6 hari, lepas lama dah dijumpa lelaki itu hidup lagi. Maka bertanya akan malaikat maut bahawa sungguhnya ia tak kala keluar ia daripada engkau, menghubungkan ia akan keluarganya yang telah memutuskan ia. Maka Allah memanjangkan pada umurnya 20 tahun yang lain. Ya, Allah Ta'ala sambung umurnya. Boleh jadi itu kerja Tuhan. Ya. Tapi kalau hari ini sakit, masuk hospital, doktor kata 3 hari lagi, lepas tu keluar 3 bulan tak mati lagi, oh ni mesti sambung silaturahim ni. Itu doktor dia agak saja. Ya, jangan kata ya dah tu. Tapi yang ini malaikat maut cerita ni, Israel cerita. Last, ya, yang terakhir kata Anas radhiyallahu anhu, dia macam tak sabar nak convocation. Habis dah. Semester akhir ni. Ya. Habis je titik kejap lagi convocation. Kata Anas radhiyallahu anhu, 3 kaum di dalam naung Arash Ar-Rahman pada hari kiamat. 3 yang terakhir ni disebut oleh Syekh Abdul Rahim Al-Khatani ni, Syekh Abdullah Al-Khatani ni, ya, 3 benda. Kita ada sijil tak ni? Sijil patut ada ni. Sijil tamat, diploma muhimmah nama dia. Ya. Di hari kiamat ada Arash, ya, Arash Allah Subhanahu Wa Taala 3 orang ada kat bawah tu. Orang yang berhubung dengan keluarganya, lagi pula dilanjutkan umurnya dan lagi pula diluaskan rezekinya. Orang yang menyambung silaturahim keluarga, jangan duk bergaduh, tak kira lah apa sebab. Ya, bergaduh bersaka ke, bergaduh pasal macam-macam lah, ya, tak apa. Kita teruskan baik. Ramai juga yang jumpa dia kata, habis dia yang buat saya ustaz, dia buat kita. Lepas tu kita tak sedar kita tengah buat juga pasal kita tak berbaik. Itu tengah buat juga nama dia. Ya, kita kena baik. Dan kita akan duduk bawah Arash, kita akan dilanjutkan umur, kita diluaskan rezeki, insya-Allah. Kemudian perempuan yang telah mati suaminya, maka ditinggalkan seorang anak yatimah, maka memeliharakan dia daripada kejahatan mereka itu hingga dikayakan oleh Allah Ta'ala atau hingga dimatikan dia. Perempuan kalau ada suami meninggal, ada anak kecil, terutama anak perempuan, ibu yang membesarkan anak perempuan, jaga dia betul-betul, didik dia betul-betul, Allah kata perempuan ni duduk di bawah Arash. Ya. Sebab tu ramai orang tua-tua kita dulu, bila suami meninggal dia tak nak kahwin dah. Ya. Dia nak Arash ni. Yang sekarang dia duduk tengok cerita je, tengok lakonan Arash. Itu Arash lain. Ya. Kita tengok cerita je yang tu. Dan Arash ni pada hari tiada perlindungan. Maka satu-satunya perlindungan yang ada, yang Allah akan bagi dekat ibu yang membesarkan anak selepas kematian suami. Memang susah, memang sukar. Dan yang ketiga, lelaki yang berbuat makanan, maka dipanggilkan kepada makanan itu segala anak yatim dan segala orang miskin. Ya, belanja orang, senang cerita. Belanja orang.
Nak tunggu masak sendiri nak panggil, takut lambat sangat, masak pun tak sedap. Ya. Tapi kalau pandai masak, masak. Kalau tak pandai, belanja orang. Ya. Belanja sedekah makanan dekat, terutamanya anak yatim dan orang miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, dah cok dah dekat bawah tu kalau kitab dia. Inilah karangan Abdullah ibnu Abdul Rahim Fatani, wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Ya, dah tamat dah kita. Satu semester tu habis tu. Lepas tu tahun lepas habis. Ni bulan Januari ni patut masuk bab lain. Saya pulangkan pada jawatan kuasa masjid lah nak tentukan apa yang kita nak sambung. Ya, nak tukar kitab Bahrul Mazi ke. Saya Bahrul Mazi tu kitab fiqh. Dia cerita banyak. Dia start dengan solat apa semua, puasa. Tapi kalau kita nak sambung